Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Selamat petang sahabat-sahabat semua. Salam pertemuan dalam pertemuan program Hamba Ilahi bersama dengan saya Umar Aziz. Pertemuan yang mana kita harapkan kita dapat mempelajari, mengetahui sedikit sebanyak tentang karangan kitab Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang mana nama asalnya adalah panjang tetapi lebih dikenali dengan nama Al-Adhkar Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Lalu kita telah tiba pada tajuk biodata Imam Nawawi yang telah ditulis oleh Ibnu Kamaliyah dalam kitab beliau Bughyatur Rawi fi Tarjamatin Nawawi, yang mana bila diterjemahkan dalam buku kita melebihi puluhan muka surat, yang mana ini adalah terjemah yang panjang. Namun moga-moga bila kita mempelajari tentang Imam Nawawi, pada waktu itu kita dapat mengenali akan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bagaimana suara saya? Adakah suara saya pada petang ini jelas? Mohon maklum balas daripada sahabat-sahabat semua. Sambil itu apa kata kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wad du'ai ila al huda wad dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabihi. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu alhamdulillah ramai yang kata jelas. Jom kita sambung belajar tentang biodata Imam Nawawi yang kita telah mula belajar daripada muka surat yang ke-34, dan hari ini kita tiba pada muka surat yang ke-39. Kita tiba pada muka surat 39. Mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, bantu untuk tag ahli keluarga ataupun rakan-rakan ataupun sahabat-sahabat teman kerja. Kita sekadar bantu apa yang kita mampu untuk mengajar orang mempelajari akan kitab ini. Moga-moga kita beroleh manfaat insya-Allah. Lalu di sini Ibnu Kamaliyah sebagai pengarang kitab Bughyatur Rawi fi Tarjamatin Nawawi, kita dah tiba pada muka surat yang ke-39. Untuk yang ada kitab yang sama seperti saya, kalaulah ada sahabat-sahabat yang ingin untuk mendapatkannya, boleh tekan pada link di ruang komen. Boleh tekan link di ruang komen. Maka kita dah tiba pada perenggan ketiga. Kita ambil satu perenggan, kita ambil daripada perenggan kedua. Sambil itu saya akan rujuk juga pada kitab Bughyatur Rawi yang asal berbahasa Arab. Maka di sini bagaimana kita sedang mempelajari cerita daripada anak muridnya sendiri, Ibnu Attar rahimahullahu ta'ala. Maka pada perenggan yang kedua, bagaimana Imam Nawawi menceritakan kepada anak muridnya Ibnu Attar. An-Nawawi berkata, aku telah menghafaz kitab At-Tanbih dalam tempoh 4 bulan setengah. Manakala baki daripada setahun itu, setahun ada 12 bulan, tolak 4 bulan, tinggal 8 bulan, tetapi maksudnya 7 bulan setengah. Baki 7 bulan setengah itu aku gunakan pada waktu itu untuk menghafal 1/4 daripada bab ibadat yang ada dalam kitab Al-Muhadzab.
lalu dia hafal keseluruhan kitab tanbih dan sebahagian daripada bab ibadah yang ada dalam kitab Muhadzab, yang merupakan Muhadzab merupakan antara dalil dan juga banyak menceritakan tentang nas-nas yang ada dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Perenggan yang ketiga, Imam Nawawi seterusnya menceritakan kepada Ibnu Attar, yang Ibnu Attar sampaikan kepada kita, wa ja'altu asyrah wa usahhih ala syekhina al-imam al-alim az-zahid al-wara' dhil fadail wal ma'arif Abi Ibrahim Ishaq bin Ahmad bin Uthman al-Maghribi al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Apakah maksud dia? Imam Nawawi memberitahu, aku berterusan memperjelas dan membuat pembetulan ke atas tuan guru kita, seorang imam yang berilmu, zuhud wara', memiliki kebaikan dan terkenal, iaitu guru Imam Nawawi, Abi Ibrahim Ishaq bin Ahmad bin Uthman al-Maghribi rahimahullahu ta'ala. Maka pada waktu itu dia bertugas untuk pada waktu itu mentashihkan bagi gurunya dan juga menerangkan bagi karya-karya gurunya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Abu Ibrahim Ishaq bin Ahmad. Lalu kata Imam Nawawi, walazamtuhu, dan pada waktu itu aku terus menerus bersama dengan dia. Lalu terjemah di sini adalah terjemah lafzi, dan ia menjadi kebiasaan bagiku. Walazamtuhu menjadi kebiasaan bagiku, ataupun terjemahannya aku terus menerus bersama dengan Imam Abu Ibrahim Ishaq bin Ahmad, gurunya. Lalu pada waktu itu dia bersentiasa bersama dengan guru dia, pada waktu itu menerangkan karya-karya gurunya dan juga pada waktu itu mentashihkan akan ilmu-ilmu gurunya. Lalu ketika mana dia sentiasa bersama dengan guru dia, maka kata Imam Nawawi, fa'u'jibabi, beliau memberitahu, iaitu Imam Nawawi memberitahu kepada anak murid dia Ibnu Attar, maka pada waktu itu fa'u'jibabi, orang takjub dengan diriku. Lalu di sini kena betulkan, bukan di sini terjemahnya orang, tetapi gurunya. Fa'u'jibabi, lalu guruku menjadi takjub denganku. Ketika mana guru dia tengok ilmu dia, padahal dia masih lagi anak murid, bahkan pada waktu itu masih lagi muda, tetapi guru dia yang kita nampak namanya diperjelaskan pada perenggan sebelum ini, Abu Ibrahim Ishaq bin Ahmad, fa'u'jibabi, guru dia menjadi suka dengan Imam Nawawi. Dia takjub, dia merasa hairan dengan kehebatan ilmu anak muridnya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kenapa? Lima ra'a, apabila dia melihat tugasan, kebiasaan dan ketidakbergaulanku dengan masyarakat. Dia nampak anak murid ni hebat, asyik belajar dan sangat mencintai ilmu. Maka pada waktu itu, tetapi aku amat disayangi oleh mereka. Ini kena betulkan, bukan mereka di sini, kerana dalam bahasa Arab dia punya tulisan adalah wa ahabbani mahabbah syadidah, dan guruku amat menyayangiku, ataupun terjemahannya tetapi aku amat disayangi oleh guruku. Lalu guru dia yang mana namanya kita telah belajar pada perenggan sebelum ini, Abu Ibrahim Ishaq bin Ahmad, yang merupakan guru yang Imam Nawawi selalu bersama dengan dia pada waktu kecil, sangat menyayangi Imam Nawawi. Bila nampak keilmuan dia, nampak kesungguhan belajarnya, nampak dia tidak suka bergaul dengan orang lain, maka pada waktu itu gurunya jatuh cinta dengan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bahkan memintaku menyampaikan ilmu dalam perjumpaan mereka. Apakah maksud di sini? Wa ja'alani u'idud durusa fi halqatihi li aktsaril jamaah. Maksudnya apa? Kalaulah orang yang biasa belajar di pondok ataupun biasa belajar di madrasah, maka selalunya dia akan belajar sekali pada waktu pagi ataupun pada waktu kelas. Ketika mana waktu takrar ataupun waktu ulangan pada waktu malam. Macam contoh dulu waktu saya belajar di madrasah, waktu ulangannya adalah
lepas maghrib hingga jam 10.30 malam ataupun 11 malam. Maka pada waktu itu, ketika mana waktu dia mengulang kaji dengan pelajar-pelajar yang lain, dengan ahli kumpulan kelas dia yang lain, maka waktu itu guru dia minta Imam Nawawi untuk ulang kaji. Lalu pada waktu siang, pelajaran itu dibawa oleh gurunya. Pada waktu malam ataupun pada waktu luar kelas, Imam Nawawi yang waktu itu masih muda diberikan tanggungjawab untuk memimpin ulangan-ulangan pelajaran-pelajaran kelas gurunya kepada jemaah yang lain, kepada sahabat-sahabat beliau yang lain. Lalu guru dia mempercayainya. Falamma kanat sana 51, maka di sini kata Ibnu Attar, ketika mana telah tiba tahun 51 Hijrah, iaitu 651 Hijrah. Aku telah menunaikan haji, kata Imam Nawawi, aku telah menunaikan haji bersama bapaku pada hari Jumaat pada awal Rejab. Kami memulakan perjalanan dan berada daripada bandar Nabi SAW dalam sekitar sebulan setengah. Lalu pada bulan Rejab tahun yang ke-651 Hijrah, Imam Nawawi telah ikut ayahnya melakukan haji. Lalu mereka bergerak awal untuk dengan niat haji. Mereka pada waktu itu bergerak pada bulan Rejab dan mereka duduk lama di bumi Madinah Al-Munawwarah. Berapa lama mereka duduk di bumi Madinah? Kata Imam Nawawi, lebih kurang sebulan setengah. Ibnu Attar meneruskan cerita yang beliau dengar daripada gurunya Imam Nawawi. Bapa An-Nawawi menceritakan kepadaku, iaitu Ibnu Attar, ketika perjalanan kami daripada Nawa, An-Nawawi telah diserang demam sehinggalah ke hari Arafah. Lalu Imam Nawawi waktu hajinya yang kali ini dia telah sakit lama. Maka pada waktu itu Imam Nawawi telah sakit daripada waktu dia tinggalkan Nawa, daripada bulan Rejab sampailah pada waktu Arafah yang pada bulan Zulhijjah. Lalu Rejab dia jatuh sakit, Sya'ban jatuh sakit, Rejab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, lebih kurang 4 bulan lebih beliau sakit dalam keadaan demam. Ini keadaan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maka pada waktu itu kata ayahnya menerangkan sikap Imam Nawawi. Bapa Imam Nawawi berkata lagi, beliau iaitu Imam Nawawi tidak mengeluh langsung. Walaupun pada waktu itu beliau sakit, maka pada waktu itu Imam Nawawi langsung tidak mengeluh akibat daripada sakitnya, daripada demam. Padahal bukan sekejap dia sakit. Daripada waktu dia berada dekat Nawa lagi pada bulan Rejab sampailah hari Arafah, iaitu pada 9 Zulhijjah, lebih kurang 4 bulan lebih dia sakit. Kata ayah Imam Nawawi, beliau langsung tidak mengeluh sakit atas sakitnya, walaupun pada waktu itu beliau dalam perjalanan, walaupun pada waktu itu beliau dalam permusafiran. Kata ayah Imam Nawawi langsung tidak pernah mengeluh sakit. Seterusnya berkata ayah Imam Nawawi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bapanya berkata lagi, beliau tidak langsung mengeluh sejurus selepas kami melaksanakan manasik haji. Bila dah selesai buat haji dan kami tiba di Nawa, pulang balik ke kampung halaman Imam Nawawi yang bernama Nawa, kami telah pergi ke Damsyik. Lalu selepas daripada itu, kata ayah Imam Nawawi, Allah melimpahkan ilmu kepadanya dan beliau sibuk dengan tugas keilmuannya. Lalu daripada situ ayah dia menerangkan, selepas daripada dia balik buat haji, dan pada waktu itu ketika mana dia buat haji, walaupun dalam keadaan sukar, walaupun dalam keadaan sakit, walaupun sepanjang 4 bulan lebih beliau demam dan sakit, dan beliau tidak mengeluh, ketika mana daripada itu, antara sebabnya daripada keberkatan itu, bila beliau pulang balik ke Damsyik untuk belajar, Allah bukakan untuknya ilmu yang luar biasa. Seterusnya kata ayah Imam Nawawi juga mendapat impak daripada syekhnya dalam ibadah. Lalu dia juga pada waktu itu sama seperti syekhnya daripada segi solat, daripada sudut puasa, daripada sudut zuhud serta wara', beliau juga tidak membuang masa sehingga kewafatannya.
Semenjak daripada itu, Imam Nawawi pada waktu itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, langsung pada waktu itu tidak membuang masa. Sebab itu kejap lagi kita akan baca macam mana waktu belajar Imam Nawawi. Sebab di sini kita belajar Imam Nawawi tak buang masa. Jom kita lihat bagaimana cara waktu kelas Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maka di sini untuk menerangkan cara pembelajaran Imam Nawawi, bagaimana Imam Nawawi mengambil berat tentang masa dia, maka di sini Ibnu Kamaliyah menukilkan tulisan daripada ulama yang lain. Maka ini adalah Syekh Abu Al-Mufakkir Muhammad bin Abdul Qadir Al-Ansari berkata kepada Ibnu Al-Attar, bagaimana pada waktu itu mereka yang mana Syekh Muhammad bin Abdul Qadir dia menceritakan kepada Ibnu Attar tentang pembelajaran Imam Nawawi ketika mana beliau masih muda, ketika mana beliau belajar ilmu. Maka pada waktu itu, ketika mana Abul Mafakhir Muhammad bin Abdul Qadir Al-Ansari menceritakan pada waktu itu kepada Ibnu Attar rahimahullahu taala, maka waktu itu Syekh Muhammad bin Abdul Qadir berkata, jika kalian mengetahui Al-Qushairi, siapakah Al-Qushairi? Al-Qushairi adalah pemilik Ar-Risalah. Siapakah pemilik kitab Risalah? Iaitu guru kalian. Siapakah guru kepada Ibnu Attar? Iaitu Syekh Muhyiddin An-Nawawi. Lalu berkatalah Abul Mafakhir Muhammad bin Abdul Qadir Al-Ansari, kalaulah kamu kenal macam mana guru kalian, kalaulah kamu tahu cara belajar guru kalian. Dia berkata kepada anak murid Imam Nawawi, Ibnu Attar rahimahullahu ta'ala. Maka apa katanya? Iaitu Syekh Muhyiddin An-Nawawi, kalaulah kamu kenal beliau, bagaimana keadaan beliau, maka dan tuan gurunya, apabila ingatannya kembali kepada mereka berdua, maka terbayanglah akan ilmu Imam Nawawi dan amalan mereka, kezuhudan Imam Nawawi serta kewarakan mereka, ucapan yang penuh berhikmah dan sebagainya. Lalu ini pujian dia untuk Imam Nawawi. Lalu pada waktu itu bagaimanakah cara pembelajaran Imam Nawawi? Beliau juga, iaitu Abul Mafakhir Muhammad bin Abdul Qadir Al-Ansari menceritakan, beliau juga menceritakan bahawa Syekh Nawawi, maksudnya Imam Nawawi yang disucikan jiwanya oleh Allah, ini adalah sifat Imam Nawawi, setiap hari akan membuat ulang kaji sebanyak 12 mata pelajaran. Sebenarnya bukan ulang kaji di sini, tetapi belajar. Kana yaqra'u fi kulli yaum, beliau belajar. Maka di sini bahawa Imam Nawawi akan belajar, akan membuat kelas, dia belajar, membuat ulang kaji. Sebenarnya maksudnya Imam Nawawi belajar. Imam Nawawi akan belajar setiap hari sebanyak 12 mata pelajaran yang diajar oleh syekh dan guru Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maka daripada sini kita nampak bagaimana Imam Nawawi pada waktu itu dia dia membuat ulang kaji. Minta maaf, apakah maksud ulang kaji? Sebab lepas itu disebut syarahan wa tashihan. Lalu selalunya pelajar-pelajar madrasah, kalaulah zaman dahulu, dan juga pelajar pondok, sebelum mereka masuk kelas ataupun selepas mereka belajar dengan guru, apa yang dia belajar dengan guru dia, sebelum dia jumpa dengan guru dia akan buat tashih dulu. Ataupun pada waktu itu dia buat ulang kaji, dia buka syarah, dia buka kitab lain, dia buka kitab itu, dia buka kitab ini. Maka itu yang dimaksudkan dengan ulang kaji, dengan syarah dan juga tashih. Maka ini adalah pelajar dahulu. Pelajar sekarang apa guru dia cerita, dia dengar tu je, dia tak ambil lebih. Tetapi pelajar-pelajar pondok ataupun madrasah ataupun jamiah zaman dahulu, sebelum dia masuk kelas, maka pada waktu itu dia buat ulang kaji. Kejap lagi guru nak mengajar subjek mana, muka surat berapa, apa yang boleh dapat daripada muka surat ini, dia buat ulang kaji dahulu. Dan sehari dia ada berapa kelas. Maka di sini disebutkan, maka beliau juga menceritakan bahawa Imam Nawawi akan membuat ulang kaji untuk 12 mata pelajaran yang dia belajar. Lalu Imam Nawawi belajar sehari 12 kelas.
12 mata pelajaran. Dan sebelum dia masuk kelas, dia buat ulang kaji lagi. Sebab itu dalam kitab Bughayatul Rawi disebut syarahan daripada sudut penerangan apa yang dia bakal belajar dengan guru dia, wa tashihan, dan dia buat tashih juga daripada kalau ada sebarang perlu yang sebarang catatan yang perlu dia buat pada apa yang dia bakal belajar. Maka apakah yang dia belajar? Maka di sini Abul Mafakhir Muhammad bin Abdul Qadir Al-Ansari menerangkan, maka Imam Nawawi akan belajar 2 pelajaran daripada kitab Al-Wasit. Lalu 2 kelas hanya belajar dalam kitab Al-Wasit. Yang ketiga, beliau akan belajar 1 kelas daripada kitab Al-Muhazzab. Kemudian kelas yang keempat, beliau akan belajar 1 kelas daripada kitab Al-Jama' Bainas Sahihain. Maksudnya kitab yang mengumpulkan riwayat Bukhari dan juga Muslim. Kemudian beliau akan belajar 1 kelas daripada Sahih Muslim. Dan kemudian beliau akan belajar 1 kelas dalam kitab Luma', bukan Lama', Luma', Lam Mim Ain. Kitab Luma'. Beliau akan belajar 1 kelas dalam kitab Luma'. Seterusnya beliau akan belajar pada waktu itu dalam kitab pada muka surat 40. Adapun Luma' itu adalah siapakah yang telah kumpulkan Ibnu Jinni dalam ilmu Nahu. Itu pelajaran ilmu Nahu. Muka surat 40. Beliau juga mempelajari kitab Islah Al-Mantiq oleh Ibnu Sikit dalam bidang lughah, dalam bidang bahasa. Kemudian beliau juga akan mempelajari 1 kelas dalam bidang ilmu tasrif, ilmu saraf, ilmu tasrif. Kemudian beliau akan belajar satu pelajaran dalam bidang usul fiqh kadang-kadang. Dan beliau juga pada waktu itu akan mengulang kaji kitab Luma' oleh Abi Ishaq dan kitab Al-Muntakhab oleh Fakhruddin Ar-Razi. Beliau mengulang kaji juga ataupun juga belajar kitab Asma'ur Rijal serta kitab Usuluddin. Lalu total semua ini ada 12 kelas. Sehari ada 12 kelas. Masya Allah. Sehari 12 kelas. Saya baru berkongsi ilmu itu baru setengah jam. Baru berkongsi ilmu pagi Riyadhus Salihin. Itu pun kadang-kala on, kadang-kala off. Kemudian hayati Quran daripada tafsir Al-Wasit. Kemudian Syama'il Muhammadiyah baru 3. Al-Adhkar 4. Kemudian Maghrib 5. Kemudian pukul 10 ada 1. Untuk madrasah ada 6. Baru 6 sahaja. Baru 6 sahaja. Baru 6 sahaja. Tetapi ini ada 12 yang Imam Nawawi belajar. Dan Imam Nawawi belajar bukan macam kita sekadar dengar, masuk kelas kita dengar. Tetapi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala belajar bagaimana sebelum kelas dia akan buat ulang kaji dahulu, ataupun dia akan buat ulangan selepas daripada kelas, daripada sudut catatan-catatan yang mana beliau dengar, daripada sudut merujuk kitab-kitab lain yang ada kaitan. Maka sehari 12 kelas dia belajar. Ini adalah semangat ilmu Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Luar biasa. Sehari 12 kelas. Dan 12 kelas bukan sekadar tadah telinga. Dengar, itu semua orang boleh buat. Pasang kelas, dengar. Tidak. Beliau catat. Beliau ulang kaji. Dan beliau pada waktu itu melakukan beberapa perkara yang lain. Maka pada waktu itu, inilah keadaan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maka pada waktu itu adalah sesuatu yang luar biasa daripada sudut Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maka inilah keadaan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala sehari 12 kelas yang beliau belajar, dan bukan kitab-kitab kecil. Kita nampak beliau belajar muhadzab. Kemudian pada waktu itu beliau juga belajar dalam bidang lughah. Beliau juga belajar dalam bidang ilmu saraf, dalam bidang nahu, dalam bidang fiqh, dalam bidang usul fiqh, dalam bidang hadis, dalam pelbagai jenis bidang. Maka inilah keadaan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala.
Maka sebab itu Abul Mafakhir Muhammad bin Abdul Qadir Al-Ansari, maka pada waktu itu mengambil berat menerangkan kepada Ibnu Attar tentang bagaimana Imam Nawawi rahimahullahu taala menuntut ilmu. Lalu kita boleh tengok kitab-kitab tersebut dan kita boleh lihat ada kitab yang beliau ambil 2 kelas dan ada kitab yang beliau ambil 1 kelas. Maka inilah keadaan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bukan sekadar dia belajar, dia ulang kaji, kemudian dia tashihkan lagi, kemudian dia syarahkan lagi setiap daripada pelajaran-pelajaran yang diambil daripada gurunya. Seterusnya Imam Nawawi pada waktu itu menceritakan, wa kuntu u'alliku jami'a ma yata'allaqu biha. Dia bukan sekadar dengar dalam kelas, aku juga mentaklikkan. Apakah maksud mentaklikkan? Mengaitkan kesemua yang berkaitan dengannya daripada sudut penerangan masalah. Maka apa yang dia belajar daripada gurunya, dia buat taklik. Maksudnya dia mengaitkan daripada kitab yang lain. Tadi dengar daripada guru tentang sesuatu masalah, dia cari daripada mana masalah tersebut, dia cari, dia rujuk, dia cek kitab dan sebagainya. Lalu pada waktu inilah keadaan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata Imam Nawawi, min syarhi muskil, maka pada waktu itu aku akan pada waktu itu menerangkan masalah-masalah yang muskil, yang sukar. Lalu kena tambah terjemahan sukar di sini kerana tidak ada selepas perkataan masalah, maka adanya muskil iaitu sukar. Maka mana-mana masalah yang sukar yang pada waktu itu kurang manusia tahu, maka pada waktu itu lepas habis belajar kelas dengan guru dia akan tulis catatan dan dia akan buat penerangan. Begitu juga kata Imam Nawawi, wa wuduhi ibarah, dan juga akan menjelaskan ibarah-ibarah. Di sini ibarah itu diterjemahkan sebagai perumpamaan. Gariskan, sebenarnya terjemahnya bukan perumpamaan. Ibarah terjemahnya adalah teks. Lalu contohnya, kita buka kitab bahasa Arab, ada satu teks yang susah kerana bahasa Arabnya kita tak faham. Maka waktu itu Imam Nawawi akan cek, akan rujuk kitab lughah, kitab bahasa ataupun kitab yang lain untuk dia cari apakah penerangan tentang ibarah tadi, tentang matan tadi. Dan juga kata Imam Nawawi, lepas habis kelas ini yang dia buat. Lalu mana-mana ibarah yang mana suka, dia akan pada waktu itu menjelaskan. Kemudian kata Imam Nawawi, wadabti lughah, dan juga pada waktu itu ketepatan dalam lughah, dalam bahasa. Apakah maksud ketepatan pada bahasa? Contoh, ada satu perkataan dalam bahasa Arab sebagai contoh. Maka perkataan daripada bahasa Arab ini, bagaimanakah cara guna dia? Sebab bahasa Arab kadang-kala tak boleh difahami dengan bahasa terjemahan fizikal ataupun literal translation. Perlukan kepada waktu itu rujukan daripada balaghah. Maka kalaulah ada sesuatu perkataan yang perlukan dhabat, maka pada waktu itu dia akan mencari ketepatan bahasa Arab tersebut. Maka sebab itu kata Imam Nawawi, moga Allah memberkatiku pada setiap waktu pekerjaan dan bantuanku pada hal ini. Daripada sini juga saya teringat kata guru-guru saya bahawa kadangkala kita nak mencari keberkatan masa, tetapi sebenarnya keberkatan masa itu adalah apabila kita tidak sia-siakan masa. Lalu kita nampak Imam Nawawi, beliau langsung tidak sia-siakan masa. Maka daripada sini kita nampak bagaimanakah Imam Nawawi dapat buat semua ni. Dahlah belajar 12 kelas. Kemudian setiap kelas itu dia, sebelum kelas dia buat ulangan. Selepas kelas ini kerja-kerja yang dia buat. Pada waktu itu jika ada masalah yang sukar, dia selesaikan sendiri. Pada waktu itu jika ada ibarat, teks perkataan yang tak jelas, dia rungkaikan apakah maksud dia. Pada waktu itu jika ada perkataan yang memerlukan penerangan detail, maka pada waktu itu dia akan cari dia punya penerangan. Inilah keadaan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala
Mungkin kita bertanya, macam mana Imam Nawawi dapat keberkatan begitu banyak pada masanya? Jawapannya adalah selalunya guru saya ketika mana kami belajar di South Africa pun, mereka selalu menyebut bahawa keberkatan masa hanya akan datang bila kita tahu tidak mensia-siakan masa. Kadang-kala kita terlalu banyak mensia-siakan masa. Kita baring tanpa buat apa pun, maka pada waktu itu kita sia-siakan masa. Kadang-kala pada waktu itu kita duduk menghadap TV berjam-jam, maka pada waktu itu kadang-kala kalaulah ianya program yang tak bermanfaat, kita mensia-siakan masa. Lalu di sini Imam Nawawi mengajar kepada kita bagaimana itu yang beliau buat. 12 kelas, dan sebelum kelas beliau buat ulang kaji, selepas kelas beliau buat rujukan dan juga ulang kaji rahimahullahu ta'ala. Seterusnya kata Imam Nawawi, dia pernah terlintas untuk belajar ilmu perubatan, ilmu tib. Namun apakah yang berlaku? InsyaAllah kita akan sambung esok. Lalu ini adalah muhasabah untuk saya. Kadang-kala kita rasa kita dah belajar banyak, kita belajar banyak kelas, kita dah rasa dah hebat dah ilmu kita. Sebenarnya jauh daripada Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang mana Imam Nawawi mengajar kepada kita bagaimana beliau pada waktu itu, Imam Nawawi rahimahullah mengajar kepada kita bagaimana beliau mengambil berat tentang masa yang beliau ada, dan pada waktu itu beliau mengambil berat tentang waktu yang beliau ada, dan pada waktu itu beliau mengambil berat tentang anugerah yang ada. Maka inilah keadaan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Lalu kepada sahabat-sahabat yang mana ingin untuk membuat pembelian kitab, boleh tekan pada link yang diberikan di ruang komen. InsyaAllah di situ disertakan link apa pembelian kitab Al-Adhkar kepada yang ingin untuk membuat pembelian kitab. Terima kasih kepada semua yang bersama. Hari ini kita tidak dapat baca banyak kerana ada beberapa perkataan yang mana perlu dijelaskan maksudnya. Mudah-mudahan insya-Allah adanya keberkatan pada masa setiap daripada kita, adanya keberkatan pada apa yang kita lakukan. Maka inilah Imam Nawawi meletakkan kepada kita pada waktu itu akan satu panduan bagaimana mereka pada waktu itu belajar, menghabiskan masa untuk ilmu. Sebelum kelas dia buat rujukan, selepas kelas buat rujukan. Maka moga-moga kita pun beroleh sedikit sebanyak manfaat daripada biodata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Terima kasih kepada semua. Untuk yang kali pertama join, jemput untuk join grup Telegram Kuliah UMAR, Kuliah Umar Aziz. Moga-moga bermanfaat insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Terima kasih semua.